Pertama, sikap bertangguh tu kerana dia tak tahu kepentingan dalam pemilikan hartanah. Kalau tanya pada kita yang ada kat ruang ni, oleh kerana kita dah tahu peluang untuk beli rumah tu ada dan kita ada kelayakan untuk beli rumah dan kita tahu benefit indahnya lah dengan memiliki rumah ni, banyak peluang, banyak benda yang menarik yang kita dapat dalam kita punya perancangan kewangan dalam kerjaya, dan kehidupan kita boleh diperbaiki melalui dengan pemilikan hartanah, daripada rumah mampu milik ke rumah kemahuan ke rumah, idaman rumah tak pernah fikir. So ada orang pula yang mana berjaya membuat pendapatan tahunan yang baik melalui jual dan beli tanah, rumah lelong dan sebagainya. So dia tahu kelebihan dalam hartanah tadi dan dia akan bertindak untuk memiliki. Tapi isu kenapa anak muda tidak beli rumah, kerana mereka tak tahu. Sebab tu tugas kita ambil tanggungjawab besar untuk bagi tahu mereka pentingnya lah untuk memiliki rumah. Pertama, jaminan untuk persaraan. Yang kedua, ada jaminan pendidikan untuk keluarga dan anak-anak dekat situ. Yang ketiga, ada jaminan untuk kewangan, simpanan kewangan yang baik dengan pemilikan hartanah. Dan bagi coach ulang balik tiap-tiap minggu, rumah adalah tabung yang terbaik bagi seorang pekerja. Nak ada tabung pertama nak kena ada rumah. Automatik kita disiplin untuk menyimpan dekat situ. Dan tabung itulah tabung terbaik sebab kita boleh panggil orang untuk menabung bersama kita. Dan seterusnya, izin coach aku nak kongsi tentang bagaimana kita nak bantu mereka, terutama anak-anak muda ni, untuk diorang berminat untuk beli rumah di usia muda. Okey, 70% rakyat Malaysia yang tidak mempunyai kekayaan adalah bumi putera, di mana 17% bangsa Cina dan 10.7% bangsa India. Lebih daripada 90% kekayaan adalah melalui pemilikan hartanah, manakala aset kewangan hanya menyumbang 4% sahaja. Okey, maksudnya kita kena sedar kita ni di kategori orang Melayu bumi putera lah. 72% tidak mempunyai kekayaan adalah bumi putera, dan kat situ pula 90% kekayaan datang melalui pemilikan hartanah. That's why penting untuk bantu mereka, untuk kita nak ada kebahagiaan dalam kehidupan dengan ada kewangan yang selesa, dengan kehidupan yang selesa, dengan ada dengan memiliki hartanah, insya-Allah kita boleh mencapai kehidupan kekayaan dalam kehidupan, insya-Allah. Dan seterusnya, mintos dalam hartanah. Banyak orang yang tak beli rumah, orang muda ni ada mintos yang dia pegang. Apa dia? Nak beli rumah mesti kena ada modal yang besar. Kita dah tahu sekarang ni tak ada duit, janji ada kelayakan dah boleh beli dah. Tunggu income dah stabil baru boleh beli rumah, ini isu dia. Dan bantu mereka. Tak perlu ada income yang stabil untuk beli rumah. Pertama, kena ada kemampuan, dipanggil holding power untuk bayar rumah, dah okey dah. Jangan tunggu nak stabil, bila tunggu stabil sampai bila-bila tak stabil. You bekerja, you ada gaji tadi cukup untuk menampung pembelanjaan kehidupan, bayar tanggungan kehidupan dan seterusnya, simpanan untuk pemilikan rumah, dah boleh beli dah rumah dah. Okey, mintos yang ketiga, beli rumah untuk duduk, bukan untuk dijual. Inilah skim rumah yang coach panggil duduk, beli rumah. Kebanyakan orang bumi putera kita ni beli rumah untuk tinggal dan meninggal. Beli nak tinggal dan meninggal. Itu mitos yang kena kita hapuskan untuk mereka tahu, sebab proses beli rumah tadi dia kena melalui rumah mampu milik dulu. Okey, mitos yang keempat, alang-alang beli rumah biarlah puas hati. Ini kalau nak tunggu rumah idaman, itu yang menunggu sampai ke bersara pun tak ada rumah. Okey. Seterusnya. Okey. Faktor yang menghalang kita untuk memiliki rumah, ini semua isu dan masalah aku rasa semua tahu. Okey, harga rumah terlalu mahal, tak bersedia untuk bayar komitmen bulanan, tak ada duit untuk bayar deposit, pasangan tidak setuju. Ini pasangan tidak setuju ni kes yang kebanyakannya dah penat-penat konsultan buat kerja, akhirnya cancel, mak tak setuju, tunang tak setuju, isteri tak setuju. Yang ini kena mahir, kena ada power closing, kena belajar power closing. InsyaAllah boleh hadapi isu ni. Liability trap, tidak tahu bagaimana hartanah menjadi seorang itu kaya. Okay? Punca liability trap, ini kes kadang-kadang orang muda kenapa tak beli rumah, kadang-kadang dia dah ada kesedaran sekarang, tetapi dia baru sedar sebenarnya dia dah tak ada kelayakan. Kesedaran dah ada, tapi kelayakan tak ada. Kenapa? Kerana personal loan, overlapping loan, loan kereta, potongan angkasa, kredit kad dan lain pinjaman. Sebab tu pentingnya kita bermula mencari anak-anak muda seawal usia dia 18 tahun, panggil join Avengers Hartanah, panggil join kita punya kumpulan untuk dia faham tentang pentingnya pemilikan hartanah iaitu rumah, bermula sebelum melakukan hutang-hutang tidak sihat ni. Okey, hartanah pelaburan yang tepat. Kenapa? Pertama, nilai hartanah sentiasa naik. Kenapa pelaburan bagus untuk hartanah? Sebab
dia boleh dicagarkan. Hartanah adalah aset yang boleh dicagarkan di bank. Dan hartanah juga boleh jadi sebagai passive income. Macam mana ada passive income? Bila mana kemampuan untuk disewakan rumah itu melebihi dengan komitmen bayaran. Mungkin boleh guna strategi sublet dan sebagainya. Okey. Kenaikan nilai hartanah semasa, capital appreciation, kenaikan nilai hartanah semasa yang berlaku. Kita tengok harga rumah 10 tahun, 15 tahun mesti naik daripada harga rumah 150,000 jadi 250,000. Kerana apa? Kerana ada capital appreciation, kenaikan nilai hartanah semasa. Dan seterusnya, fahamkan mereka tentang bila memiliki rumah, dia ada property liquidity. Ni bila ada rumah dia automatik, sebenarnya dia ada 3 benda yang boleh buat. Boleh buat refinancing. Dah bayar rumah 10 tahun, hutang dah mengurang. So kalau nak pakai duit, ada keperluan untuk kegunaan kewangan, untuk nak majukan perniagaan atau nak bayar hutang yang tidak sihat, boleh refinancing rumah tadi. Dan ada banyak-banyak skim, strategi, cara macam mana kita refinancing rumah tetapi tak perlu bayar installment untuk rumah tadi, walaupun dah di refinancing untuk tambah lagi mungkin 15 tahun atau 20 tahun. Okey, boleh jual bila rumah dah ada kenaikan nilai hartanah tadi, so boleh jual, so dapat profit, keuntungan kat situ. Dan juga sekiranya ada property yang kita dah habis bayar, kita boleh cagarkan untuk dapat jaminan pinjaman. Okey. Okay, dan seterusnya, manage your monthly. Okey, rumah tadi bukan konsep tinggal dan meninggal. Kita boleh buat homestay, kita boleh sewa, cari lokasi yang sesuai, pilih rumah yang murah. So pilihan untuk rumah sekarang ni dah banyak, wahai sahabat. Seterusnya, langkah mudah memiliki rumah hartanah bagi pejabat awam. Kita cadangkan memiliki rumah yang tidak terlalu mahal, iaitu mampu milik. Cari rumah yang berpotensi baik untuk pelaburan. Pilih kemudahan finance yang menguntungkan. Yang keempat, pilih option yang tidak perlu bayar deposit, MOT dan S&P. So jimat duit simpanan. Okay. So ada pinjaman melalui bank dan LPPSA, ini semua tahu. Ini fokus kat sini. Bagaimana hartanah menjadi kolam duit. Sebab tu kata, yang ini kalau mereka betul-betul faham, orang muda akan bertindak untuk beli rumah. Sebab tu coach kadang kecewa juga sebenarnya dengan staff yang kadang dah bekerja tapi tak beli rumah, pergi buat hutang kereta, rugi. Sebab apa? Tengok ni, beli benda lain tak akan berlaku macam ni. Contoh dia beli pada tahun pertama 200,000. Kalau kita tengok graf yang ada di depan mata ni, nilai hartanah dia boleh naik mungkin dalam tempoh 30 tahun tu ke 400,000. So apa yang berlaku kat sini, pinjaman dia berjalan di mana garis hutang dia menyusut. Maksudnya hutang dia kalau lepas 10 tahun dia dah ada pengurangan 50,000 kat situ. Yang seterusnya kita tengok masa berjalan selepas 10 tahun, nilai hartanah tadi berlaku peningkatan. Maksudnya hutang berkurangan, nilai hartanah tadi bertambah. Di sinilah wujud satu suasana bila ada rumah, kita sebenarnya dah mencipta satu dipanggil kolam duit, telaga duit, ataupun nak panggil sebagai telaga duit, kolam duit, macam-macam lah boleh sebut. Di mana inilah konsep yang mana coach cakap the best simpanan adalah simpanan dalam pemilikan hartanah, iaitu rumah. Yang ini perlu kita war-warkan kepada mereka di luar sana, terutama anak muda bangsa Bumi Putera kita, orang Melayu kita. Kalau mereka tahu, Syakir, kalau mereka tahu, kalau Syakir pun dah beli rumah. Yang ni kita ada soalan nanti coach akan tanya. So kalau Syakir tahu benda-benda macam ni, kan rasa seronok. Macam Syakir dah ada rumah, yes, aku dah ada kolam duit. Aku dah ada satu tempat simpanan dan ke masa hidup aku ni bekerja, penat-penat kerja, akhirnya dapat sesuatu yang mana kita boleh anggap sebagai kehidupan kita ni bersedia untuk bersara, kita ada simpanan yang cukup. So simpanan yang terbaik yang Syakir ada sekarang ni adalah dengan adanya rumah. Dan dekat situ Syakir boleh fikir, adakah Syakir nak duduk atau Syakir nak jadikan sebagai sumber pendapatan untuk Syakir. Macam-macam cara boleh buat dengan rumah yang kita miliki. Okay, so itu pandangan coach. Dengan memiliki sebuah rumah, kehidupan lebih bahagia dan terjamin, insyaAllah.